은혜 받으실 말씀은 창세기 2장 7절과 요한일서 Petikan Alkitab 3장 untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 7 dan 1 Yohanes 3 ayat 9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. 1 Yohanes 3 ayat 9. Sesiapa yang lahir daripada Allah tidak akan berbuat dosa berterusan kerana benih Allah ada dalam dirinya. Oleh sebab dia lahir daripada Allah, dia tidak mungkin berbuat dosa berterusan. 샬롬 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. is next. 31, the Sea of the Life of Three. Dear brothers and sisters in the Lord, 전 세계 및 전국의 saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang anggota Mamin dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini ialah penjelasan ke-31 tentang Kitab Kejadian. 시간입니다. Khotbah ini yang ketiga tentang benih kehidupan. 생명시에 대한 지난 2시간의 말씀을 잘 양식 삼으셨습니까? Adakah anda telah mendapat pelajaran dari dua khotbah sebelum ini tentang benih kehidupan? 설명해 주시면서 Seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Bapa mengenai benih kehidupan ini, dia berfirman bahawa dia akan membuktikan bahawa khotbah ini adalah benar. 행하는 성도들에게는 반드시 Kuasa Tuhan Bapa akan turun ke atas anda apabila anda percaya kepada khotbah ini dan mempraktikannya. Penuaan akan diperlahankan. Dan walaupun anda sudah berusia, kuasa Tuhan mempunyai keupayaan untuk mempermudah anda. Kemudian banyak antara anda akan memberikan kesaksian seperti ini. Saya dahulunya tiada kekuatan, tapi selepas saya mendengar khotbah tentang benih kehidupan ini, saya mula merasakan bahawa saya dapat melakukannya. Apabila saya sentiasa mengingat bahawa saya perlu melakukan perkara yang sama, saya telah diberikan daya dari syurga. Lalu kekuatan baharu datang kepada saya. Saya dahulunya tiada kekuatan pada kaki, tapi sekarang saya mempunyai kekuatan. Saya dahulunya tiada tenaga, tetapi walaupun saya makan sedikit saja, saya berasa bertenaga. Beginilah cara daya hidup yang diberikan oleh Tuhan Bapa bekerja dalam diri saya juga. Tuhan Bapa akan bekerja supaya banyak antara anda dapat memberikan kesaksian seperti ini. Dia juga akan mendedahkan betapa seseorang diberkati untuk mengatakan amin bagi firman disampaikan dari mazbah ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda sekali lagi menerima khotbah ini dengan iman pada malam ini dan mengalami kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya telah mengatakan bahawa Tuhan meletakkan semua maklumat genetik tentang manusia ke dalam nukleus sel. Penjelasan pada hari ini mungkin sukar anda fahami oleh sebab adanya istilah atau terminologi perubatan. 다시 설명합니다. 하나님께서 사람의 세포 핵 속에 Biarlah saya ulang sekali lagi. Tuhan menyimpan semua maklumat genetik seseorang di dalam nukleus sel seseorang. 키, 체질, 피부색 등 Semua maklumat tentang organ dan fungsi seluruh badan, termasuk ketinggian, komposisi tubuh dan warna kulit, terkandung dalam nukleus sel yang kecil itu. 어떻게 그것이 가능한지 참으로 신기하죠. Bagaimanakah hal ini berlaku? 그래서 과학자가 Sangat 돼도 misteri, 최고의 bukan? 과학자가 돼야 되고 의사가 돼도 최고의 의사가 돼야 되고 Saintis dan doktor yang benar-benar berusaha dalam bidang sains dan perubatan serta mencari kebenaran tidak dapat menafikan Tuhan. 하나님의 손길, 전능하신 하나님의 창조의 하나님의 역사가 아니면 불가능하기 때문이죠. 그런데 오늘날 과학기술이 발달하여 사람들도 Mereka juga meneliti semua keadaan dan mengakui bahawa semua ini adalah mustahil tanpa pekerjaan Tuhan. Syukur atas teknologi sains yang sangat maju, manusia dapat menghasilkan semikonduktor 60 nano chip memori 8 gigabit yang dibangunkan oleh Samsung pada tahun 2004 berukuran 4.3 cm panjang dan 3.6 cm lebar, kira-kira separuh daripada kad nama biasa. Chip memori ini dapat menyimpan data sebanyak 20,000 buku atau 1,024,000 akhbar. Chip ini merupakan teknologi yang menakjubkan untuk menyimpan maklumat sebanyak ini dalam saiz yang hanya separuh daripada kad nama. Hal ini dapat dilakukan walaupun dengan kebijaksanaan dan kuasa manusia. Jadi apakah yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Maha Kuasa?
하나님께서 만드신 Adakah anda mahu saya membandingkan kapasiti chip memori buatan manusia dengan DNA yang diciptakan oleh Tuhan? 세포 핵의 직경은 약 5 마이크로미터. Diameter nukleus adalah kira-kira 5 mikrometer, yakni 0.005 cm. 그러니까 그 직경을 여러분 우리 눈으로는 보이지 않아요. Jika kita menulis pada kertas semua maklumat genetik DNA yang disimpan di dalam nukleus yang kecil itu, kertas itu menjadi ensiklopedia mengandungi 3 bilion perkataan. Satu sel merupakan ensiklopedia dengan kira-kira 3 bilion huruf. 약 30억 개, 30억 개, 한 개가 아니고 30억 개. Jika satu jilid ensiklopedia mempunyai 1000 halaman, nukleus merupakan satu sel ensiklopedia dengan 1000 jilid. Dan semua jumlah maklumat yang sangat besar ini disimpan di dalam nukleus yang sangat kecil. Tambahan lagi, maklumat genetik ini disimpan di dalam kesemua 60 trilion sel dengan cara yang sama. Nombor 1 trilion ialah nombor yang sangat besar. Walaupun setiap sel yang lebih daripada 60 trilion mengandungi maklumat ini dalam set seperti ini. 2만, 3만, 4만, 5만, 6만, 7만, 8만, 9만. 그 다음에 여러분 생각해요. Dapatkah anda membayangkannya? 예, 그래서 60조 개 이상 되는 세포마다 똑같이 Sekarang, jika saiz nukleus yang mengandungi DNA sama dengan saiz chip memori 60 nano 8 gigabit, DNA가 들어있는 nukleus 세포 itu 핵의 boleh 크기가 mengandungi kira-kira 100 juta kali lebih banyak maklumat daripada set 1000 jilid. 1억 배 이상의 정보를 담을 수 있다는 사실입니다. 자, 어렵죠? 이 전문가 이런 Hal ini mungkin sukar untuk anda fahami jika anda bukan pakar dalam bidang ini. DNA가 들어있는 세포 핵의 크기가 Biar saya ulang sekali lagi. Jika saiz nukleus sel yang mengandungi DNA adalah sama dengan semikonduktor 60 nano 8 gigabit, ia akan mengandungi kira-kira 100 juta kali lebih banyak maklumat daripada semikonduktor. 이런 관계된 전문가들이나 좀 상상하지. 우리 이게 상상하고 계산하려고 Wah, jumlah maklumat sebanyak ini benar-benar tidak dapat kita bayangkan. 반도체에는 Orang biasa seperti kita juga akan berasa pening untuk mengiranya. 담기는데 Dengan kata lain, chip memori ini dapat menyimpan maklumat sebanyak 20,000 buku, tetapi nukleus yang mempunyai saiz yang sama dengan chip itu akan menyimpan 100 bilion ensiklopedia. 참 Secara ringkasnya, satu buku saja mengandungi maklumat sebanyak 100 bilion buku. 건의 정보가 담길 수 있다는 얘기입니다. Jika kebijaksanaan dan kuasa manusia menciptakan chip memori itu menakjubkan, betapa lebih menakjubkan kebijaksanaan dan kuasa Tuhan? DNA를 만드신 하나님의 Tidak kira betapa maju sains dunia ini, kemajuannya tidak dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan. 발달해서 지혜를 총동원해도 이 하나님의 능력에는 비교 자체도 되질 않아요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 사람의 몸의 중심에 Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya berkata bahawa Tuhan menanamkan benih kehidupan ke dalam sel yang menjadi titik fokus di dalam tubuh manusia. Dengan mata rohani, benih kehidupan dapat ditemui di dalam jantung yang merupakan pusat fungsi dan posisi tubuh. Di manakah jantung anda? Tunjukkan jantung anda dengan tangan anda. 심장에서 품어져 나온 피가 Seperti darah dari jantung mengalir ke seluruh tubuh, tenaga rohani mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan mengawal setiap sel di dalam tubuh. Itulah sebabnya orang secara naluri menganggap bahawa fikiran berhampiran dengan jantung. Apabila anda menyebut fikiran anda secara semua jadi menggerakkan tangan anda ke arah jantung anda. Apabila melambangkan jantung, ia dinyatakan sebagai bentuk hati. Walaupun otak mati, jika jantung berdegup, orang itu dianggap masih hidup.
살아있는 것을 Mereka berkata 봅니다. bahawa Anda mati apabila jantung Anda berhenti berfungsi. 죽었다고 하는 거예요. When your heart stops functioning, Walaupun seseorang mengalami kematian otak, dia diistilahkan mati hanya apabila jantung berhenti berdegup. Jika jantung Anda tidak berhenti berdegup, Anda dikatakan masih hidup. 살아있다고 하는 거예요. 그런데 몸의 중심이 되는 세포에 Walaupun kita mesti memahami secara rohani bahawa benih kehidupan telah ditanamkan di dalam sel-sel yang merupakan pusat tubuh. 몸의 Benih kehidupan yang 중심부에 ditanamkan di dalam 생명을 pusat tubuh 심은 dapat dibandingkan dengan 바다에 pelampung. 떠있는 부표에 비유할 수가 Pelampung 있습니다. ialah objek yang terapung untuk menunjukkan tempat yang selamat dan memberikan amaran tentang bahaya kepada kapal dan bot. 이음모로 존재를 Pelampung 경고하기 위하여 disambungkan oleh rantai ke dasar laut dan sentiasa tetap pada tempatnya tanpa mengira arus. 연결돼요. Itulah 해류의 흐름이 pelampung. 어떻게 바뀌든 상관없이 늘 그 자리에 고정돼 있습니다. 저 나오네요, 부표. 생명의식가 몸의 중심이 되는 세포에 심겨졌다는 것도 이와 같습니다. sea of the life of being planted 사람 몸에서 위치적으로나 Hal yang sama 기능적으로 berlaku kepada 중심이 benih 되는 kehidupan yang 부위, ditanamkan di dalam sel-sel pada pusat tubuh. 생명의식가 Benih kehidupan 심겨집니다. ditanamkan di dalam satu sel jantung yang merupakan pusat fungsi dan posisi tubuh. 몸의 중심을 Walau pun seperti air laut di bawah pelampung yang sentiasa berubah, sel-sel di sekeliling pusat tubuh juga boleh berubah. 바다에서 부표의 위치가 고정된 것처럼 Seperti kedudukan pelampung yang dipasang di laut, benih kehidupan ditanamkan pada pusat tubuh. 중심부에 있는 Betina dan sel berada pada 겹쳐 pusat tubuh. 있지요. Sel-sel tubuh mengulangi kitaran penciptaan dan kemusnahan, tetapi benih kehidupan yang berada pada tempat yang tetap mengawal sel-sel lain pada seluruh tubuh melalui sel baharu. 온 몸의 다른 세포들을 조절하는 것입니다. cell. 비유를 한 가지 더 들겠습니다. Biar saya memberikan satu contoh lagi. 직분에는 Individu yang mempunyai kedudukan sebagai presiden mempunyai kuasa untuk mentadbir sesebuah negara. 그런데 대통령 Walau bagaimanapun orang menjadi presiden mungkin berubah apabila tempoh penikmatannya tamat. 이렇게 사람은 바뀌어도 Walaupun orangnya berubah, 대통령이라는 직분이 kuasa yang diberikan 갖는 kepada 권세는 pemegang jawatan 계속 itu berterusan. 이어지지요. 군무 통수권 하면 Apabila 계속 melibatkan 이어지는데 jawatan ketua angkatan tentera, kuasa itu hanya berterusan jika anda seorang presiden negara. Dan jika anda meletakkan jawatan, 다른 kuasa 사람이 itu hilang. 됐을 때 그 권세가 이어지는 거지요. Sesiapa yang menjadi presiden dapat menikmati autoriti sebagai presiden. Begitu juga hubungan antara benih kehidupan dan sel yang berada pada pusat tubuh. Sel-sel mungkin berubah, tetapi benih kehidupan yang wujud pada tempat yang tetap terus bekerja melalui sel-sel baharu. Kini setelah benih itu dihidupkan oleh Roh Kudus, roh itu perlu dibekalkan dengan air rohani dan cahaya untuk bertumbuh. Sekali lagi saya mengatakan bahawa apabila benih kehidupan dihidupkan oleh Roh Kudus, benih itu mesti dibekalkan dengan air rohani dan cahaya. 깨어난 이후에 생명의식가 성령을 받아야 깨어나고 전에다 설명했죠. 첫 시간, 둘째 시간에 성령을 받아 깨어난 후에는 영적인 물과 Saya telah mengatakan bahawa tubuh dapat dikawal dalam dimensi rohani apabila roh seseorang bertumbuh sehingga cukup besar untuk melitupi nukleus pusat. Anda juga harus secara rohani memahami bahawa roh melitupi nukleus sel pusat tubuh. Saiz roh tidak dapat dinyatakan dalam apa-apa unit fizikal. Lebih-lebih lagi, saiz nukleus yang berdiameter kira-kira 5 mikrometer adalah terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar kita. Oleh itu, adakah saiz roh juga sekecil nukleus? 그러면 영의 크기가 그 정도로 작은 것입니까? Saiz nukleus, saiz roh dapat lebih besar daripada nukleus dan roh dapat lebih besar daripada bumi ini. 그러면 왜 영을 세포핵의 크기와 비교해서 설명하는 Kenapakah saya 것일까요? membandingkan saiz roh dengan saiz nukleus? 조절할 수 있는 Hal ini 고난과 adalah untuk membantu 범위를 anda memahami skala dan jangkauan kawalan roh 쉽게 dengan lebih 표현하는 baik. 것입니다. 영의 Hal ini 몸을 adalah ekspresi yang mudah 조절할 수 anda 있는 fahami 고난의 tentang skop 범위를 kuasa 이해하기 di mana 쉽게 roh dapat 표현하는 mengawal 것이란 tubuh. 말이에요. 여러분 이렇게 설명하는 단어 하나하나를 Anda harus memahami setiap kata dalam penjelasan ini dengan baik dan menyimpannya dalam ingatan.
영이 성장하여 Apabila roh 세포의 anda bertumbuh sehingga saiz nukleus sel, 영이 roh itu 성장하여 dapat mengawal 세포에서 tubuh, 크기만큼 maka anda 된다면 tidak akan menua 몸을 lagi. 조절하는 육의 Apabila 권한이 roh bertumbuh sehingga 정지돼요. saiz 몸을 nukleus sel, 조절하는 autoriti 육의 tubuh untuk 권한이 mengawal tubuh 정지돼요. dapat menghentikan 몸은 더 proses 이상 penuaan. 노화되지는 않는다 Jika 했습니다. anda berada dalam lingkungan umur 다시 40-an, 설명을 드립니다. hal ini 영이 bermaksud bahawa 성장하여 apabila anda mencapai 세포의 tahap iman 크기만큼 roh pada waktu 된다면 ini, anda akan 몸을 dapat mengekalkan 조절하는 penampilan 육의 umur 권한이 40-an, 정지돼요. bahkan 10 tahun 몸은 더 kemudian. 이상 노화되지는 않는다. 이 Lebih-lebih 말이에요. lagi, apabila anda mencapai iman roh lengkap dan bertumbuh cukup besar untuk melitupi nukleus sel, 그만큼 kawalan tubuh 영으로 bermula 돌아가는 pada 분들은 tahap roh. 이제 앞으로 10년이 더 산다고 해도 그대로 주름 없이 그대로 나가는 거예요. 노화가 더 이상 안 되니까. 나아가 온영이 되어 세포핵을 감싸고 Izinkan saya memberitahu anda tentang 3 perkara yang 몸의 akan anda 조절이 rasai 영의 차원에서 apabila anda menjadi 이루어진다 했습니다. 네, apabila anda 똑같이 mencapai 설명합니다. iman roh lengkap 나아가 dan mengawal 온영이 tubuh 영이 anda pada 온영이 tahap 되어 roh. 세포핵을 감싸고 남을 만큼 커지면서부터는 몸의 조절이 영의 차원에서 이루어진다 이 말입니다. 육의 차원이 아닌 영의 차원에서 이루어진다. 이렇게 영의 차원에서 몸이 조절될 때 몸에 나타나는 현상 3가지를 말씀드렸습니다. 첫째는 몸의 모든 기관의 기능이 정상으로 회복되고 Pertama, 유지됨으로 몸의 Fungsi semua 컨디션이 organ dalam 항상 tubuh akan 최상이 됩니다. dipulihkan dan dikekalkan dalam keadaan normal. 기관의 기능이 Jadi tubuh sentiasa berada dalam keadaan 정상으로 optimum. 유지됨으로 Oleh hal yang 몸의 demikian, anda 컨디션이 dapat sentiasa 항상 mengekalkan 최상이 kehidupan 된다 yang 이 sihat dan aktif. 둘째로 Kedua, 질병균과 kuman dan 바이러스가 virus penyakit 틈타지 tidak dapat 못하면 terlepas dan 무슨 tidak kira 독을 apa-apa pun 마셔도 racun yang anda 해를 minum 받지 않지요. tidak akan memudaratkan anda. 원형으로 들어간 사람들을 지금 설명하는 거예요. Saya bercakap tentang hal apabila anda mencapai iman roh lengkap. 있습니다. Ketiga, anda tidak akan menjadi tua, malah anda juga mungkin akan mendapatkan kemudahan anda kembali. Apabila anda mencapai iman roh, proses penuaan berhenti. Apabila anda mencapai iman roh lengkap, anda bukan saja berhenti daripada menua, malah anda juga akan memulihkan kemudahan anda. Terdapat situasi sebenar berkaitan pemulihan kemudahan dalam Alkitab. Marilah kita terlebih dahulu meneliti situasi Abraham. Apabila Abraham mendapat anak tunggalnya Ishak, Abraham berumur 100 tahun. Roma 4 ayat 19 menyatakan, tanpa terjejas imannya, dia menghadapi kenyataan bahawa tubuhnya samalah seperti sudah mati, kerana dia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan rahim Sarah juga sudah mati. Apabila Tuhan memberitahu Abraham bahawa dia akan memberi Abraham seorang anak, ketika Abraham berusia 99 tahun, tubuh Abraham sudah berada dalam keadaan di mana dia tidak dapat mempunyai keturunan. Perkara sama berlaku dengan isterinya Sarah. Pada ketika ini Abraham belum lagi mencapai iman roh lengkap, apatah lagi Sarah. Oleh itu, bilakah Abraham menjadi orang dengan iman roh lengkap? Abraham menjadi orang dengan iman roh lengkap apabila dia lulus ujian iman dengan menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban persembahan. Yakobus 2 ayat 21 hingga 23 menyatakan, mengapakah Allah berkenan kepada nenek moyang kita Abraham? Allah berkenan kepada Abraham kerana perbuatan Abraham, iaitu mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mazbah sebagai persembahan kepada Allah. Kamu tidak nampakkah bahawa Abraham menunjukkan imannya penuh perbuatannya? Oleh itu, iman Abraham menjadi sempurna. Perkara ini sesuai dengan ayat Alkitab. Abraham percaya kepada Allah dan oleh kerana imannya, Allah menerima dia sebagai orang melakukan kehendak Allah. 번제로 드리라고 하십니까? 라고 할 분들 많이 있겠죠. 정말 아무 의의 없이 아멘하고 순종한 사람이 얼마나 있겠습니까? Itulah sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Hal ini merupakan perkara yang sangat sukar untuk ditaati, tapi Abraham mentaatinya. Banyak orang akan memberikan alasan dan bukannya mentaatinya jika sesuatu seperti ini berlaku.
이에 경에 이른 바 아브라함이 Atau mereka akan menghujat dia satu-satunya anak yang dijanjikan oleh Tuhan dan melalui dia 10 raja akan datang. Adakah kamu akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran? Berapa banyakkah orang yang akan taat tanpa memberikan apa-apa alasan? Alkitab juga menyatakan bahawa dengan melakukan hal ini anda akan diakui sebagai orang melakukan kehendak Tuhan. Dalam erti kata lain, Tuhan menjadikan anda benar apabila anda taat. Tuhan mengiktiraf anda sebagai orang benar apabila anda taat kepadanya. Tidak kira berapa kali anda telah melihat pekerjaan Tuhan dan mengaku dengan mulut anda bahawa anda percaya, jika anda tidak bertindak dan hidup mengikut firman-Nya, anda tidak percaya. Jika anda percaya kepada firman Tuhan bahawa dia akan memberkati anda jika anda memberikan persepuluhan dengan sepenuhnya, 이처럼 아브라함이 온영이 된 후에는 회춘한 것을 알 수가 있습니다. Alkitab malah mengatakan bahawa anda boleh menguji perkara ini. Tuhan berfirman bahawa dia akan membuka tingkap-tingkap syurga dan melimpahi kita dengan segala yang baik. Jika anda percaya kepada hal ini, tentu anda akan memberikan persepuluhan untuk mentaatinya. Apabila Abraham menjadi orang yang mencapai iman roh lengkap seperti ini, dia menjadi muda. Kejadian 25 ayat 1 hingga 2 menyatakan Abraham berkahwin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Keturah. Isterinya itu melahirkan Zimram, Pesan, Bedan, Midian, Isbat dan Suah. Abraham mempunyai beberapa lagi anak laki melalui isteri keduanya. Ketika dia berusia 99 tahun, dia tidak dapat mempunyai anak, tapi dia mempunyai 6 lagi anak laki pada usia lebih 100 tahun. Catatan ini boleh didapati berlaku selepas Sarah meninggal dunia pada usia 127 tahun dan Ishak berkahwin pada usia 40 tahun. Oleh itu anda dapat menentukan bahawa Abraham berusia lebih 140 tahun. Selepas menghindari kejahatannya yang asal melalui ujian yang dibenarkan oleh Tuhan kepadanya, Ayub mencapai iman roh. Ayub pada asalnya tidak bercela dan tulus dan dia takut akan Tuhan. Kemudian dia menyedari kejahatannya yang asal dan mengingkirkannya. Lalu dia dapat mencapai iman roh dan roh lengkap dengan cepat. Seorang yang berwatak seperti Ayub adalah jujur kerana dia takut akan Tuhan dan tulus. Oleh sebab dia ialah seorang yang sedemikian, apabila dia menyedari dosanya, dia segera meninggalkannya. Orang seperti Ayub berjuang melawan dosa sehingga mati, bukan sekadar meninggalkan dosa tetapi mengikirkannya. Ayub diberkati dengan segala-galanya dipulihkan baik secara fizikal maupun rohani dan harta miliknya berganda daripada apa yang dimilikinya sebelum ini. Ayub 1 ayat 3 menyeraikan harta Ayub sebelum dia menjalani ujian. Ayat itu menyatakan miliknya termasuk 7,000 ekor domba, 3,000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor kera betina dan ramai hamba. Oleh itu dia menjadi orang terkaya antara semua orang di timur. Kemudian Ayub 42 ayat 12 mengerahkan harta Ayub selepas dia selesai menjalani ujian. Tuhan memberkati sisa hidup Ayub lebih daripada sebelumnya. Dia memiliki 14,000 ekor kambing dan domba, 6,000 ekor unta, 1,000 pasang lembu dan 1,000 ekor kedai betina. Ayat 13 menyatakan dia menjadi bapa kepada 7 orang anak laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub yang telah dipulihkan segala-galanya sudah agak tua. Semua anak laki yang dibesarkannya dan dikawinkannya pada masa lalu telah mati. Selepas menjalani ujian, Ayub mempunyai anak-anak dan membesarkan anak-anaknya sekali lagi. Oleh sebab anak-anak yang baharu sebanyak 7 orang anak laki dan 3 orang anak perempuan, pastinya Ayub mengambil masa 20 hingga 30 tahun untuk membesarkan mereka. 3년에 하나씩 낳았으면 30년이 걸렸을 거고 1년에 하나씩 낳았다면 10년 걸렸을 거고. 그리고 14절에 Ayat 15 menyatakan tiada gadis di seluruh negeri yang secantik anak-anak perempuan Ayub. Mereka mewarisi harta Ayub bersama dengan saudara lelaki mereka.
Orang mencapai imam roh lengkap melahirkan anak yang cantik. Sebelum Ayub menjalani pemurnian, dia sentiasa berasa risau tentang anak-anaknya. Namun begitu, sekarang keadaan telah berubah dan anaknya menjadi kegembiraannya. Sebelum Ayub mencapai imam roh, walaupun dia menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan, dia sentiasa berasa risau dan cemas. Jadi dia bertaubat dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan bagi pihak anak-anaknya. Pada akhirnya, apa yang dibimbangkannya benar-benar berlaku kepada Ayub. Namun begitu, apabila Ayub melepasi imam roh dan mencapai imam roh lengkap, anak-anaknya yang berharu menjadi kegembiraannya. Worried about actually happened to Job. Selain itu dinyatakan bahawa Ayub mempunyai 10 anak ini ketika dia sudah tua. Hal ini bermaksud bahawa Ayub telah mencapai iman roh lengkap dan menjadi muda. Alkitab menyebut orang menjadi muda dengan cara ini termasuk Musa. Jika anda mencapai roh lengkap, anda dapat mengawal tubuh anda dengan sesuka hati anda. Anda dapat mengubah berat badan dan bentuk badan anda seperti yang anda mahu dalam masa yang singkat. Oleh sebab anda mempunyai kawalan diri, anda dapat dengan mudah mengawal berapa banyak anda makan dan berapa banyak anda bersenam. Anda dapat mempunyai tubuh yang sihat dan cantik tanpa perlu menghabiskan banyak masa untuk berdiet atau bersenam. 체중이 너무 많이 나간다 싶으면 먹는 것을 마음 먹고 절제하면 금세 원하는 만큼 뺄 수가 있죠. 영으로 온영으로 들어오시면 여러분이 마음 먹은 대로 몸이 순종을 해줍니다. 힘들이고 시간 들여서 다이어트나 운동을 하지 않아도 건강하고 아름다운 몸매가 될 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 영으로 온영으로 들어오면 Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, setakat ini saya telah menjelaskan bahawa setelah anda mencapai imam roh dan roh lengkap, anda dapat menjadi sihat tanpa mengira usia anda. 3 Yohanes 1 ayat 2 menyatakan, Aku berdoa supaya semoga kamu berada dalam keadaan sejahtera serta sihat jasmanimu, sebagaimana rohanimu berbahagia. Apabila roh dan jiwa anda makmur, tubuh dikendalikan dalam dimensi roh dan dengan itu anda menjadi sihat. Selain itu, berkat kemakmuran dalam segala hal juga mengikuti anda. Penginjilan keluarga juga dapat dicapai dengan lebih mudah. Hal ini dapat berlaku kerana autoriti mengikuti bibir anda apabila anda mencapai imam roh dan imam roh lengkap. Anda juga dapat menerima berkat kewangan seperti yang diterima oleh Ayub. Hal ini demikian kerana anda dapat menuai buah sebanyak 30 kali, 60 kali atau 100 kali ganda daripada yang anda tanam. Mengapakah Alkitab menyebutkan angka dan mencatatkannya secara terperinci? Hal ini adalah untuk membuatkan kita menyadari bahawa jika kita bertaubat seperti Ayub, menyingkirkan akal kejahatan, bertaubat dan menjadi suci dengan cara ini, Tuhan juga akan memberikan kita berkat material dengan cara ini. Untuk orang terkaya di timur menerima berkat 2 kali ganda, termasuk berkat yang sangat besar. 이건 뭐 갑절의 축복이지만 비교할 수 없는 축복 아니에요. 동방의 제일 부자가 갑절의 축복을 받았으니 얼마나 큰 축복이에요. Perbezaan antara seseorang yang membayar persepuluhan 100,000 won lalu menerima 100 kali ganda dengan seseorang yang membayar persepuluhan 1 bilion won lalu menerima 2 kali ganda, perbezaannya adalah seperti langit dan bumi. Memberikan persepuluhan 1 bilion won dan kemudian menerima 2 bilion won tidak setanding dengan memberikan persepuluhan 100,000 won dan kemudian menerima 1 juta won. Berkat Ayub yang diberikan oleh Tuhan adalah luar biasa. Seperti Yusuf dan Daniel yang menjadi Perdana Menteri di negara asing, mencapai imam roh dan imam roh lengkap dapat menjadikan anda diiktiraf di dunia ini. Oleh itu, tidak ada kejahatan pada Yusuf yang kisahnya dicatatkan dari usianya 17 hingga 30 tahun. Walaupun dia dituduh secara sembarangan, dia tidak bergaduh sama sekali. Hal ini dapat berlaku kerana dia menerima kebijaksanaan dan pemahaman dari syurga yang tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana pengetahuan dunia ini.
이 밖에도 영으로 원령으로 들어오면 무엇이든지 믿음으로 구하는 것을 모두 응답받게 됩니다. Tambahan pula, apabila anda mencapai imam roh dan imam roh lengkap, tidak kira apa-apa yang anda doakan dengan iman, anda dapat menerima jawapan. Dengan demikian, anda dapat menjalani kehidupan yang diberkati tanpa mengira keadaan atau aliran dunia. Saya bertemu dengan Tuhan pada 17 April 1974. Apabila saya mengedari semua penyakit saya selama 7 tahun telah sembuh oleh kuasa Tuhan, saya mula percaya bahawa Tuhan ialah yang maha hidup. Kemudian pada Mei 1978, saya mendengar suara Tuhan semasa berdoa. Tuhan berfirman, "Aku telah memurnikan kamu selama 3 tahun dan sekarang persiapkanlah dirimu dengan firman selama 3 tahun lagi. Kamu telah mengasihi aku lebih daripada ibu bapamu, adik-beradik, isteri dan anak-anakmu. Tinggalkan perniagaan yang sedang kamu jalankan sekarang dan ikutlah jalanmu. Biarlah isterimu menguruskan kedai itu." Fikiranku tidak sama dengan fikiran manusia. Isterimu akan memperoleh lebih banyak wang daripada yang kamu dan isterimu pernah peroleh dahulu. Aku akan memberkati kamu supaya kamu akan memberi kepada banyak orang, tetapi tidak meminjam daripada sesiapa. Kamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Jika kamu taat, bekas beras kamu tidak akan pernah kosong dan peti wang kamu akan sentiasa penuh. Selepas kamu melengkapkan diri dengan firman selama 3 tahun, kamu akan menyeberangi sungai dan lautan dan melakukan mukjizat dan keajaiban. Firmannya menunjukkan bahawa saya sudah mencapai tahap imam roh melalui pemurnian selama 3 tahun. Kemudian saya menyedari bahawa proses penuaian itu benar-benar mengambil masa tepat 3 tahun, seperti yang difirmankan oleh Tuhan Bapa. Hal ini berlaku tidak lama selepas saya menerima Tuhan. Pada Julai 1974, saya pergi ke kampung untuk meraihkan hari jadi ayah saya. Saya mungkin sangat gembira, seolah-olah saya telah kembali kepada keadaan kegemilangan saya. Oleh sebab tubuh saya yang telah menderita selama 7 tahun telah disembuhkan, saya pasti sangat teruja untuk pulang ke kampung halaman saya. Isteri saya datang ke rumah ibu bapa saya keesokan harinya kerana urusan kedai. Tapi dia menjadi kecewa semasa berbual dengan ibu bapa saya, lalu meninggalkan rumah. Saya berasa sangat sedih dan terkejut. Isteri saya kembali selepas kira-kira 120 hari dan mula menjalani kehidupan iman dengan bersungguh-sungguh, dengan menghadiri perjumpaan kebangkitan bersama-sama pada bulan November tahun itu. Saya sentiasa gembira dan bersukacita kerana mempunyai harapan bagi syurga. Tetapi disebabkan penyakit selama 7 tahun, saya mempunyai banyak hutang dan sangat miskin. Saya terpaksa membeli beras dalam kuantiti kecil dan saya juga terpaksa membeli 1 atau 2 biket pada musim sejuk. Namun begitu, saya gembira memberikan persembahan kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Saya taat seperti yang diilhamkan dalam hati saya. Saya melayani hamba-hamba dan pekerja-pekerja Tuhan yang menguji saya dengan sepenuh hati, walaupun saya tiada apa-apa untuk dimakan pada keesokan harinya. Oleh sebab saya tidak mempunyai wang tunai, saya melayani mereka semua secara berhutang. Oleh itu, situasi itu juga menjadi hutang yang kemudiannya ditolak daripada sewa dan akhirnya saya terpaksa berpindah. Tuhan pasti menyediakan makanan untuk saya pada keesokan harinya. Dia tidak pernah membuatkan saya berlapar walau sehari pun. Saya hidup dalam keadaan fizikal yang sangat sukar dan kemudian saya membuka kedai ketiga pada 9 Julai 1977. Hari itu ialah hari tepat 3 tahun berlalu sejak pemurnian saya bermula. Selepas isteri saya meninggalkan rumah pada 10 Julai 1974. Dari saat itu, berkat kewangan yang besar datang ke atas saya dan saya tidak perlu berasa risau tentang makanan harian lagi.
영으로 들어간 Saya mencapai 날부터 tahap imam roh 축복이 selepas 3 tahun pemulihan dan telah diberkati sejak itu. Tuhan tahu bila saya akan mencapai imam roh. Jadi dia telah menyediakan segala-galanya terlebih dahulu dan memberkati saya dari hari saya mencapai imam roh. Selain itu, saya dapat membantu orang lain secara kewangan dan memberikan bantuan untuk amal. Pada September 1978, apabila saya mentaati firman Tuhan dan berhenti bekerja, berkat material datang kepada saya dengan lebih menakjubkan lagi. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan, bekas beras tidak pernah kosong. Pendapatan bulan pertama apabila isteri saya menjalankan perniagaan seorang diri adalah jauh lebih banyak daripada sebelum ini. Pendapatan pertama adalah kira-kira 600,000 won, yang merupakan jumlah wang yang besar pada masa itu. Hal ini merupakan berkat yang besar kerana sebuah kedai buku kecil dapat memperoleh jumlah sedemikian hanya dalam sebulan. Orang mendengar tentang kedai tersebut lalu datang untuk melihatnya. Kedai buku kecil dikatakan penuh dengan pembacaan di dalamnya dan perniagaan berjalan dengan baik. Jadi orang ramai biasa datang untuk melihatnya. Mereka ingin mengetahui rahsia kejayaan kedai tersebut. Dalam berkat sebegitu, saya bersungguh-sungguh menyediakan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Selepas memasuki seminari pada tahun 1973, saya sering berpuasa, berdoa sepanjang malam dan mengabdikan diri untuk melengkapkan diri dengan firman Tuhan. Mengikut firman Tuhan, saya berhenti menjalankan kedai buku dan isteri saya menjalankannya. Saya mendapat tempat yang berasingan dan mengabdikan diri untuk membaca firman dan berpuasa. Sejak itu, saya sentiasa mengikuti jalan sebagai hamba Tuhan dengan seorang diri. Saya menjalani kehidupan berasingan daripada keluarga saya. Begitulah cara saya hidup sehingga sekarang. Dalam tempoh saya melengkapkan diri dengan firman, banyak orang dengan pelbagai masalah datang kepada saya. Melalui pertemuan dengan saya, masalah mereka diselesaikan dan mereka sembuh apabila saya mendoakan mereka. 이렇게 말씀을 묵상하는 동안에도 각양각색의 문제 있는 사람들이 저를 많이 찾아왔죠. Tepat 3 tahun selepas saya memasuki kolej seminari, pada minggu terakhir Februari 1982, saya mengadakan perjumpaan kebangkitan pertama saya. 처음으로 부흥성회를 인도했습니다. 왜 하나님께서 저에게 3년 말씀 무장하고 나면 Kemudian saya sedar mengapa Tuhan berfirman kepada saya, selepas kamu melengkapkan diri dengan firman selama 3 tahun, kamu akan menyeberangi sungai dan lautan dan melakukan mukjizat dan keajaiban. Bukti bahawa saya telah mencapai iman roh lengkap mula muncul. Semasa menghadiri seminari, saya pergi ke gunung semasa cuti. Oleh sebab saya tidak mempunyai beg pada masa itu, saya membungkus barang-barang saya dengan kain lalu pergi. Ketika saya berada di rumah, banyak orang datang untuk mendapatkan kaunseling sehingga saya tidak dapat menumpukan perhatian untuk berdoa. Oleh itu, saya terpaksa pergi ke gunung. Kemudian bukti mula muncul bahawa saya telah mencapai iman roh lengkap. Apabila anda mencapai tahap iman roh lengkap, iaitu tahap iman yang ke-5, tanda-tanda mengikuti anda sebenarnya tertulis dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Ayat itu mencatatkan kepada mereka yang percaya akan diberikan tanda-tanda ini. Mereka akan mengusir roh jahat demi namaku. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang tidak diketahui. Jika mereka memegang ular atau meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Apabila saya memulakan gereja ini pada 25 Julai 1982, tanda-tanda yang lebih menakjubkan mula mengikuti saya. Saya telah mengalami sebelumnya bahawa banyak orang sakit telah sembuh apabila saya berdoa untuk mereka. Pada masa itu, kebanyakan orang semua melalui doa saya. Selepas saya membuka gereja, lebih banyak orang datang. Terdapat banyak pesakit dengan penyakit yang tidak dapat diubati dan tidak dapat dirawat di hospital. Selain itu, orang yang dirasuk oleh roh jahat datang dari seluruh negara. Mereka menerima doa saya, kemudian mereka sembuh dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan.
그들을 위해 제가 Jika anda 기도해주면 mencapai iman roh 모두 lengkap 다 seperti 치료가 ini, 받는 anda dapat 것이고 berdoa untuk orang lain dan membantu mereka untuk sembuh. Namun begitu, walaupun anda mencapai iman roh lengkap, anda mesti mengumpulkan doa yang cukup. Kuasa tidak dapat diterima secara automatik dengan mencapai iman roh lengkap. Kuasa hanya anda terima melalui doa dan puasa yang sungguh-sungguh. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kuasa Tuhan diberikan kepada orang yang telah mencapai iman roh lengkap, yang memerlukan doa yang cukup dengan bersungguh-sungguh. Tetapi banyak hamba Tuhan gagal untuk mencapainya. Jika anda mencapai tahap iman roh dan iman roh lengkap, anda akan sentiasa dipenuhi oleh Roh Kudus walaupun anda tidak dapat berdoa banyak. Namun begitu, untuk tenaga rohani anda menyala terang seperti api, anda mesti berdoa seperti api. Itulah membawa kuasa Tuhan kepada anda. 그런데 영의 기운이 불처럼 활활 타오르기 위해서는 불같이 기도해야 되고 영의 기운이 불처럼 활활 타오르면 권능의 역사가 나타날 수가 있습니다. 성도 여러분, 그러면 영으로 들어가기 전까지는 Saudara-saudari yang saya kasihi, 살수 없을까요? adakah terdapat cara untuk menjalani kehidupan yang diberkati seperti ini walaupun sebelum anda mencapai iman roh? 비결이 있습니다. 그 비결은 Ada rahsia untuk dapat menjalani kehidupan yang sihat dan diberkati walaupun sebelum mencapai iman roh. Namun begitu, rahsia itu akan saya bongkarkan dalam khutbah yang seterusnya. Saya mendorong anda untuk memahami ajaran berharga ini dengan roh dan menerimanya dengan iman. Seperti yang saya katakan sebelum ini, Tuhan Bapa berjanji bahawa Dia akan menunjukkan bukti bahawa ajaran ini adalah benar. Semoga anda semua menerima ajaran ini yang dijamin oleh Tuhan dengan kegembiraan dan kesyukuran serta menjadi orang yang diberkati.